Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu ni. Seminggu sekali. Setakat ni tak miss kot. Tak pernah miss. Tak pernah miss. Setakat ni tak pernah miss. Setiap Sabtu kita punya upload. Seminggu sekali kita baca buku Wahai Penuntut Ilmu, tulisan Abu Mutmainnah Sulaiman Roslan. Kalau nak beli, nak baca, read along, link ada kat bawah. Tapi link tu tak boleh tekan. Kenapa? Oh, dia bukan set as link. Mungkin dia tak set as link. Tapi yang lain okey. Link media sosial yang lain okey. Yang untuk bilik buku ni link apa, WhatsApp? Mungkin dia tak ni kot. Tak pasti lah. Mungkin link WhatsApp personal dia tak masuk. Dia tak bagi dia tak bagi akses kot. Mungkin. Tak tahulah. Tak apalah. Tapi kita ada group WhatsApp kita. Group WhatsApp kita punya bookstore lah. Pun boleh tengok. Kalau tengok dekat senarai ahli tu, gambar Maktabah Bookstore, tahu-tahulah itu je lah. Itulah admin dia. Itulah admin dia. Minggu ni kita sambung nasihat ke-7, bersahabat dengan orang yang soleh, muka surat 52. Mungkin yang ini akan buat part 1, part 2. Itulah panjang lah. Panjang lah. Tengoklah macam mana. Biasa kita kalau boleh tak nak satu sesi tak nak lebih sampai lebih sejam. jam. Tak nak lebih sejam. Biar kurang sejam. Lebih sejam pun nanti orang tak dengar. Baik, macam mana nak cakap? Biar sikit tapi orang dengar. Orang sampai kat orang. Ni banyak tapi orang tengok, orang dengar je tidur. Orang tengok 1 jam je, panjang sangat ni. 1 jam. Kalau 40 minit ni, okey kot. 40 minit okey kot. Kurang daripada 10 minit. Kurang 10 minit daripada sejam orang rasa okey kot. Kurang 10 minit. 20 minit. Kurang 20 minit. Banyak tau, kurang 20 minit. Paling dia tengok lah. 20 minit ke dia tengok. Sebab biasa kalau kita tengok kita punya statistik video tu, retention time dia dalam 28 minit macam tu je. Tak penuh lah. Maksudnya dia punya average tu, satu video orang tengok dalam 28 minit. Tengoklah. Bukan tengok, dengar. Pasang dengar. Kita tak ada tengok. Kita apa tak payah tengok. Dengar saja. Kata penulis nasihat ke-7, bersahabat dengan orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Orang yang baik. Yang baik. Soleh tu maksud baik kan? Soleh tu maksud dia baik. Yuslih, betul lah. Soleh tu maksudnya baik. Tapi macam mana orang yang baik? Mesti ke soleh ni orang yang alim? Tak juga. Dia alim ni orang yang ada ilmu lah kan. Ilmu dia tinggi dalam mesti ke soleh ni orang yang abid, orang yang banyak ibadah? Tak juga. Habis orang soleh ni apa? Dia baik lah. Dia baik. Jangan cakap baik ni terlalu umum kan. Tapi dia tak alim. Tapi apa yang dia tak tahu, dia tak pandai-pandai. Baik lah tu. Dia baik lah tu. Yang dia tahu je dia cerita. Dia abid dan dia banyak ibadah. Tapi macam mana nak cakap? Ibadah dia pun tak mandai-mandai lah. Pun tak banyak. Bukanlah kata tak banyak. Dia bijak buat ibadah. Kena. Ibadah dia kena dengan macam mana nak kata? Walaupun nampak sikit, tapi dia punya kualiti tu. Dia punya kualiti tu. Orang yang soleh. Kadang orang alim ni orang kenal. Alim ni orang kenal.
Yelah dari segi apa ilmu dia kan, dari satu-satu bidang tu. Orang alim ni orang kenal. Orang ibadah ni pun Kadang orang kan macam Orang contohnya golongan sufi kan. Orang kan macam Kan? oh dia ni memang tahu banyak ibadat kan. tapi orang saleh. Siapa yang kenal? Tak tahulah kiranya macam cakap. Jarak. Kita tak boleh nak identify orang tu soleh ke apa. Kita tak boleh nak identify orang tu soleh. Siapa? Uwais Al-Qarni. Siapa yang kenal? Bila Masa Nabi bagi tahu baru orang kenal. Kalau Nabi tak bagi tahu, orang tak kenal. Uwais Al-Qarni alim ke? Uwais Al-Qarni tak ada. Ali alim. Umar alim. Banyak ibadah? Tak juga. Dia pun tak terkenal dengan alim ataupun dia pun- abid kan. Setahu Tapi aku. soleh. Tapi dia baik lah kira macam dia hubungan dengan dengan parent dia kan. Yang terkenal lah. So- Bukannya sebab ibadat ke apa. So bukan. So macam mana cakap? Jangan semata-mata orang tu nampak biasa je. Jangan semata-mata tu kita kata dia tak soleh. Soleh ni bukan mesti alim, bukan mesti apa? Banyak ibadah. Tapi orang yang alim ataupun abid ni insya-Allah biasanya soleh lah. Sepatutnya Sepatutnya dia. soleh Sepatutnya lah, dia kena soleh. Sepatutnya soleh lah. Kata penulis, wahai penuntut ilmu, carilah oleh kamu akan orang yang saleh dan bersahabatlah dengan mereka, kerana dengannya kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, yakni penolong, dan tidak pula mempunyai sahabat yang akrab, maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Surah Asy-Syu'ara ayat 100 hingga 102. Ayat ni menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang selama hidup di dunia tidak suka bersahabat dengan orang yang saleh. Ketika mereka ditampakkan padanya api neraka, maka mereka pun berkata, pada hari ini kita tidak mempunyai seorang penolong pun dan tidak mempunyai seorang sahabat pun yang dapat membantu kita. Lalu mereka berandai-andai dan berkata, seandainya kami boleh kembali ke dunia walau hanya sekejap saja, nescaya kami akan benar-benar ingin bersahabat dan bergaul dengan orang yang saleh agar kami termasuk bersama dengan golongan yang berjaya, iaitu orang-orang yang beriman. Kiranya pada ayat ni pun kita boleh tahulah yang orang-orang yang kira orang soleh ni pun boleh kira membantu kita ke akhirat. Dari segi macam mana tu membantu tu? Satu ke akhirat. Tu satu. Tapi kita jangan fikir yang tu dulu. Kita fikir yang kat sini dulu. Betul. Kita jangan fikir yang tu dulu. Kita fikir yang kat sini dulu. Daripada sini membantu kita kat sana. Kiranya kira konsekuens dia. Lepas kita, macam mana cakap, kawan dengan orang soleh ni payah. Payah macam mana? Payahlah. Tu tak boleh. Ni tak boleh. Kan? Apa? Vape tak boleh. Kan? Apa? Keluar dari pukul 12 sampai pukul 4 nak kena make time untuk solat. Baik rule pula kan. Kalau nak keluar hang tu kan. Susah kalau dengan orang saleh ni. Tapi itulah manfaatnya ada. Ni diorang ni, kalau lalu mereka berandai-andai, kalaulah diorang kata kan, kalaulah kembali ke dunia, mesti diorang nak bersahabat, tapi agak-agak diorang tahan. Sekali pun dapat kembali ke dunia, dapat tak? Tahan tak diorang? Bergantung kepada diorang juga kan. Bergantung pada diri sendiri kan. Nak ke tak sebenarnya bersahabat. Bukan sekadar kita cari, tapi kalau kita dah cari pun, kalau dah ada, tapi kalau kita dari diri sendiri pun tak boleh nak apa, nak Tak boleh nak tahan. tak boleh nak masuk kan. Tak boleh nak Cara masuk. orang baik ni susah agak. Betul. Tapi yang paling mudah dengan orang alim. Jumpa orang alim, kawan dengan orang alim, senang. Kita macam mana nak cakap, hang out dengan dia pun belajar kan.
Dapat sesuatu. Mesti dapat sesuatu. Maksudnya tak adalah nampak macam mana nak cakap, tak ada apa kan. Tak adalah nampak kena tunggu ganjaran dekat akhirat. Tak, kat sini pun boleh dapat. Satu lagi pun kalau dengan orang alim ni, betul-betul alim lah kan. Dia mungkin macam dalam contoh kita hang out pergi mana-mana dengan dia kan. Mungkin dalam satu situasi tu, kalau orang yang biasa dia tak tahu kan, dia kena buat macam ni kak. Tapi kalau mungkin orang alim ni, tak apa, kita boleh buat macam ni. Kita mudah kan. Jadi lagi senang kita nak keluar dengan dia lepas-lepas ni kan. Kalau orang yang tak tahu dalam satu masalah, contohnya contoh musafir kan. Buat musafir kan. Kalau orang yang tak alim kan, yang kurang pengetahuan dia, jadi mungkin dia akan susah kan benda bab solat ni kan. Tentu lah. Lagi orang yang alim dakwah. Kan, alim dakwah. Dia tahu macam mana nak ajak. Lain cerita pula. Kan. Tahu. Adalah dia pandai lah olah nak olah ayat tu. Psikologi dakwah. Senang lagi dengan orang yang alim. Bukan kita nak kata orang alim je orang saleh, bukan. Tapi lagi senang lah. Dia punya macam mana cakap? Kalau dia dapatkan guide dia lagi senang lah. Tapi kalau tak ada orang sekeliling kita yang alim pun, kalau kita tahu orang tu soleh, tak perlu kawan je lah. Mungkin yang dia tu yang boleh bawa pergi ke alim ni. Kata penulis, di antara kewajipan bagi orang yang beriman ialah mengimani akan perkara gaib atau hari akhirat. Dan beriman pada hari akhirat bukan saja beriman bahawa hari kiamat itu pasti terjadi, tetapi juga beriman dengan semua perkara-perkara yang berlaku yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hari kiamat. Dan salah satu perkara yang terjadi pada hari kiamat kelak ialah orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak mempunyai sahabat yang soleh menyesali kehidupan mereka sewaktu di dunia. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud sahabat-sahabat karib pada hari itu saling bermusuhan antara satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Ayat ini juga menjelaskan tentang perihal orang yang bersahabat ketika di dunia, namun pada hari kiamat saling bermusuhan antara satu sama lain. Walaupun semasa di dunia mereka bersahabat, namun jika hubungan persahabatan itu tidak didasari dengan niat kerana Allah dan hanya kerana hawa nafsu untuk melakukan perkara munkar dan maksiat atau hanya kerana urusan duniawi, maka pada hari kiamat kelak mereka akan menjadi saling bermusuhan. Ini senang nak tengok. Ini of course lah. Tak, ini kat dunia pun tengok. Kat dunia pun kita nampak. Ada kepentingan tertentu kan. Aku ada pengalaman tangkap budak-budak mencuri. Ada dua, tiga orang. Tak silap aku 3 orang budak. Dah kena tangkap. Kat sekolah apa? Bukan kat sekolah. Kat sini lah, kat sini. Tiga orang ni dah kena tangkap. Dia nak curi tong gas ke apa, tak silap. Dah kena tangkap. Bila kena soal, dia ni. Dia yang ajak. Nampak dah kat dunia, dah nampak dah. Dia yang ajak. Baru dunia kan, bab undang-undang ni kan. Nampak persahabatan tu tak didasari dengan tak. Yalah, bersahabat curi. Mana mahu? Tak ada istilah loyal lah. Susah lah bila dinampakkan in the face of punishment. Lepas buka semua. Lagi neraka. Mana mahu selama-lamanya dalam tu. Tak nak masa seorang. Tak nak. Tak, kalau tak lepas pun dia tak nak seorang. Ya, tak nak seorang tu. Kalau tak ni orang ni bersama ni. Settle. Kalau tak lepas pun dia nak juga. Pasal pula dia lepas. Kawan. Carilah kawan-kawan yang bagus. Kata penulis dalam surah yang lain lagi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 jarinya, menyesali perbuatannya lalu berkata, aduhai sekiranya dulu
Aku mengambil jalan bersama Rasul. Aduhai celakanya aku, andai dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sahabat karibku. Sungguh dia telah menyesatkanku daripada peringatan, yakni Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan syaitan sememangnya pengkhianat manusia. Surah Al-Furqan ayat 27-29. Ayat ini menceritakan tentang penyesalan orang kafir dan orang-orang yang rugi di hari akhirat kelak, iaitu tak kala mereka dihadapkan kepada Allah tanpa amal dan dalam keadaan sendiri, lalu mereka gigit jari. Maksud perbuatan menggigit jari itu ialah mereka menyesal, pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu dalam keadaan seperti itu mereka berkata, aduhai seandainya dulu sewaktu di dunia aku mengikuti Rasul, aku menjadi umat beliau dan aku setia pada ajaran beliau. Menyesal di kemudian hari tak berguna lagi. Dan aduhai celaka kenapa dahulu sewaktu di dunia aku bersahabat dengan si fulan. Seandainya aku tidak bersahabat dengan dia, pasti aku tidak rugi kerana dia telah mengajak aku untuk melakukan perkara-perkara mungkar. Ghibah. Menggibah. Menghibah. Ghibah tu Mengumpat. mengumpat kan? Mengumpat. Ghibah tu bahasa Arab nak taruh. Nak juga taruh menghibah. Agak susah nak menggibah. Menggibah. Melakukan larangan-larangan Allah dan beberapa perkara lain yang menyebabkan kami berasa menyesal. Fikirlah. Nak cari kawan tu, cuba fikir. Kita kawan dengan dia tu, nanti dia ajak kita buat apa? Satu memang ada kawan yang ajak kepada yalah benda macam ni kan, meninggalkan melakukan larangan, buat benda-benda yang tak sepatutnya dibuat. Tapi ada juga kawan-kawan yang dia tak ajak pun. Dia tak ajak pun buat benda-benda yang tak elok. Tapi cuma dia berlebihan benda yang neutral tu. maksudnya contoh? Benda yang neutral tu dia berlebihan. Contoh berlebihan dalam benda yang neutral. Tengok wayang. Kan? Yelah, ada orang kata tengok wayang pun dosa kan. Contoh lain, makan. Syuk makan. Syuk pergi makan. Syuk makan. Syuk try kedai tu. Try kedai ni. Kedai baru buka, try. Bawa kereta, bawa motor. Tak boleh juga. Lebih-lebih juga tak boleh juga. Daripada lebih-lebih kat situ, apa salahnya lebih-lebih kat benda yang ada di kelas, yang ada manfaat. di discussion. Kita pun ada discussion sekejap lagi. Apa salahnya bincang benda yang berfaedah lah. Kalau asyik bincang politik pun tak guna. Janganlah asyik bincang politik. Ahli politik ada untuk bincang politik. Biarlah dia bincang politik. Kita tak payah sibuk lah. 5 tahun sekali kita undi sudah. Kata penulis, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya penyesalan di hari akhirat itu sudah tidak berguna lagi. Ini banyak kali kita jumpa dalam Tadabbur Hikmah. Tadabbur Hikmah Juz' Ammah. Ayat. Banyak kali Hamka kata. Di sini dapatlah kita fahami bahawa seseorang yang salah dalam memilih sahabat di dunia, maka pada hari akhirat kelak dia akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi dan menyesal kerana telah salah memilih sahabat. Maka dari itu pentingnya untuk kita memilih sahabat dengan baik dan bersahabatlah dengan orang-orang yang saleh agar kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi dan menyesal pada hari akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, seseorang yang duduk, yakni bersahabat dengan orang yang saleh, dan orang jahat bagaikan bersahabat dengan pemilik minyak wangi dan tukang besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau boleh membeli minyak wangi daripadanya, atau setidaknya engkau akan mendapat bau wangiannya. Adapun jika bersahabat dengan tukang besi, jika engkau tidak dapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, setidaknya engkau akan mendapat bau yang busuk. Hadis popular. Hadis yang popular. Pemilik orang minyak wangi dengan
Tukang besi. Bukan Nabi kata orang jual minyak wangi ni saleh. Tak kata macam tu kan. Dia Tak. kira perumpamaan metafora. Tak. Metafora. Dia nak macam mana kata? Dia nak personify benda tu. Personifikasi. Dia nak personify benda tu. Kalau kita tengok orang jual minyak wangi kan. Orang jual minyak wangi, satu kedai dia mesti wangi. Yalah itu satu. Pun nak kata dia bukan salah ni, orang jual minyak wangi sekarang kan. Dia punya jual minyak wangi tu menurunkan kolesterol. Oh, minyak wangi dia tu menurunkan kolesterol. Didoakan malaikat. Oh, tak cukup kolesterol tu. Malaikat terhindar daripada jin. Terhindar daripada sihir. Oh, tu dia punya krem. Soleh ke benda macam ni? Tapi kat sini yang Nabi cakap ni bukan masalah tu lah kan. Bukan masalah tu. Maksudnya bukan orang jual minyak wangi ni dia soleh, tukang besi ni tak soleh, bukan. Ini sebab kalau macam tu, tak kena. Dia dari segi nak kata Nabi nak umpamakan dari segi manfaat dia. Nak nampakkan kira bau wangi tu kebaikan. Bau busuk tu keburukan dia lah. Keburukan dia lah. Dia personifikasi dia, personify. Nabi nak personify benda tu. Kalau nak kira betul-betul, yang paling bagus apa? Kita nak kawan. Apa antara penjual minyak wangi atau tukang besi? Dalam sekalian banyak profession kat dunia. Paling bagus kan? Tahu, penuntut ilmu. Penuntut ilmu bukan profession. Bukan profession. Penuntut apa ilmu cikgu ni lah? semua orang kena. Cikgu. Cikgu pun betul juga. Tapi yang kau fikir tadi apa? Yang aku fikir orang jual buku. Kita tak up diri sendiri, siapa yang nak up? Kita tak up diri sendiri, siapa nak up kan? Yang jual buku kan? Paling tidak kau dapat buku free. Mana tahu? Tak dapat buku free, dapat diskaun. Tak dapat buku free, dapat diskaun. Tak dapat diskaun, dia cerita PC buku. Betul. Paling tidak tahu. Apa buku ni cerita pasal apa, buku ni cerita pasal apa. Tak adalah apa, kena tipu je orang cerita dalam buku ni sekian ni. Ya je. Kata penulis hadis ini menjelaskan kepada kita akan kelebihan bersahabat dengan orang yang soleh dan keburukan apabila bersahabat daripada selainnya. Sahabat yang soleh memberi pengaruh yang besar dalam hidup kita untuk menguatkan iman agar terus istiqamah, kerana kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hinggalah semangat untuk beramal, dan termasuklah juga halnya dalam semangat untuk menuntut ilmu. Betul? Rasa tak kena lah kalau kita kawan dengan orang ni. Orang ni pergi belajar, kita tak pergi. Dia bukan kawan. Bukan kawan baik lah tu. Rasa dia just kenalan. Kenalan. Rasa tak kena lah, rasa tak kena. Nampaknya rasa tak kena. Biasanya bila dia kata kawan ataupun sahabat ataupun kawan karib dan kawan baik ni, biasa diorang akan selalu akan buat benda yang bersama-sama. Pergi sini sama-sama, ataupun paling tidak diorang kerap keluar bersama lah. Itu baru yang biasa dinamakan kawan lah. Kalau sekadar beza dengan kenalan lah. Kenalan just kita kan, dia ni belajar sama. Just sampai tahap kat berkawan lah. Apa orang kata kawan ni kena pergi musafir. Pernah dengar? Tak dipanggil kawan selagi tak musafir sekali. Pernah dengar. Pun tak kena, rasa tak kena. Kan kita pergi keluar, yelah, kita dengan kawan kita keluar, pergi masjid ada majlis ilmu, kawan tu tunggu. Biasa macam tu lah kawan. Kalau kawan tu tunggu, rasa tak kena lah kalau kita keluar. Rasa macam lepak je lah. Lepak juga lah. Tak dengar pun tak apa. Kan? Bermain phone. At least dah macam ilmu. Dia dah macam ilmu, dapat tahu dengan masyarakat. Tak dengar pun tak apa. Tapi kalau boleh dengar lah.
Kalau boleh dengar. Jangan tak dengar. Dapat sikit jadilah. 1-2 ayat. Dapat alhamdulillah jadi lah. Dapat Intro awal. intro jadi. Oh macam ni intro. Intro saudara Nabi. Kata penulis, Nabi SAW bersabda, seseorang akan mengikuti kebiasaan sahabat karibnya. Oleh kerana itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi sahabat karibnya. Hadis Imam Ahmad, Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahawa sanad hadis ini sahih. Macam kita cakap tadi ya. Biasanya sahabat-sahabat ni dia akan pergi buat benda sama-sama, buat benda-benda aku selalu. Contohnya macam dulu aku tu dekat Nilai kan. Satu rumah sewa aku tu majority lah, bukan semua. Majority jenis main futsal kan. Setiap hujung minggu kan. Jadi of course lah kau akan terikut kan. Rasa tak kena lah kalau semua main futsal takkan. Sampai hari Jumaat malam ataupun Sabtu malam pun kosong rumah. Boring aku seorang kan. Ada pun seorang dua, itu pun duduk tidur, kadang duduk tak tengok apa benda tak kan. Betul aku pergi yang majority ni kalau main futsal sekali kan. Tapi majority dia kan. Majority ni bawa kepada. Macam tu lah, kira kalau nak kata kawan ni biasa buat benda sama kan. Itu penting. Orang saleh yang dominan. Betul lah, orang soleh yang dominan. Kiranya dia bukan sekadar soleh tapi dia soleh yang boleh dominan. Dia boleh pengaruhi. dia pengaruhi orang. Bukan influencer ni perkataan asal dia bagus. Cuma tapi dari itu perkataan baru-baru ni dia ada konotasi yang agak negatif. Macam mana dari itu perkataan asal dia? Trendsetter. Dia mewujudkan trend baru di kalangan trend grup tu. Itu penting orang soleh yang dominan. Pun orang soleh dia tak boleh tak boleh. Dia kena belajarlah dakwah sikit. Kata penulis, para ulama banyak memberikan nasihat agar kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Antaranya ialah kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, perbanyakkanlah sahabat-sahabat yang saleh kerana mereka akan beri manfaat di dunia dan di akhirat. Betul? Lagi satu yang jarang kita nampak, orang saleh ni manfaat dia dekat dunia apa? Kita selalu nampak nanti dia tolong kita kat akhirat, nanti dia ajak kita ibadah lagi. Yang jarang kita nak nampak. Bukan jarang kita nak nampak, kita selalu nampak tapi jarang kita nak sebut. Bila kita susah, dia yang tolong. Betul. Jaranglah orang soleh ni tengok orang susah dia tak tolong. Jawab nama dia orang soleh. Orang soleh mesti akan tolong orang kan. Selagi kalau dia mampu dia mesti tolong. Bukan nak kata kawan yang tak tolong kita tu tak kan. Bukan kita nak kata kawan yang tak tolong tu tak soleh. Kan. Tapi biasanya dia akan semampu tolong dia lah. Semampu dia. Mungkin dia tak, kita perlukan RM50, dia tak ada RM50, dia ada RM10. Dia boleh bagi RM10 je. Dia pinjamkan RM10 tu. Pinjamkan RM10 tu. Pun itu jarang orang buat sekarang lah. Orang tu perlukan sekian amount. Berapa yang kita ada, kita bagi. Ini kita tak ada banyak tu. Kita ada sebahagian daripada tu, kita tak bagi langsung. Mungkin satu benda yang satu benda yang perlu dibuat. Apa panggil? Ya. Dikembangkan. Dibiasakan balik. Perlu dibiasakan perkara tu. Kata penulis, Al-Fudail bin Iyad berkata, pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain, yang orang soleh, akan menenangkan hati. Pandang mau menenangkan hati, nampak? Kalau tengok buat sakit hati. Tak soleh tu kan? Tak juga kan? Tak juga. Mungkin orang tu sendiri yang ada masalah. Mungkin yang pandang tu yang masalah. Yang pandang tu ada masalah kat hati. Kan dia tengok, lambat betul lah member ni. Solat lama betul.
boleh juga. Jangan ambil literal sangat lah. Dia ambil kat situ literal tu mukmin tu. Mukmin dengan mukmin yang lain. Okey. Dia nak Literal nak ambil literal ambil yang mukmin tu saja. ha. Mukmin kepada mukmin. Orang yang baik kepada orang yang baik lah biasanya maknanya. Kata penulis, maksud beliau adalah dengan hanya memandang orang soleh, maka hati seseorang mampu untuk kembali bersemangat dalam beramal. Oleh sebab itu, jika orang-orang soleh dahulu kurang semangat dan lemah dalam beribadah, mereka pun akan mendatangi orang-orang soleh yang lain. Abdullah bin Mubarak mengatakan, jika kami memandang Fudail bin Iyad, kami akan semakin sedih dan berasa diri penuh kekurangan. Ini sama macam macam bukan kes nak kata apa, kira pembuat apa dia zaman Nuh tu, berhala pertama tu apa, syirik pertama orang buat tu. Kan dia orang buat patung tu sebab nak bagi semangat kan, kata oh ni orang soleh, jadi Betul. itu kiranya dari segi niat asal dia orang tu, kaum tu dulu memang macam ni lah kiranya. Oh nak bagi semangat balik dia tengok orang soleh, nak bagi ada balik semangat nak buat ibadat semua kan. Tapi kalau yang itu, tapi itulah lama-lama itu silap dari segi buat patung tu lah. Pun itu bukan kita kata macam cakap bukan bersahabat, itu lebih kepada mensucikan apa, memuliakan sangat. Memuliakan sangat, terlebih memuliakan. Tapi kalau macam bab kat sini, kalau konteks kat sini dari segi sahabat lah. Dari segi bersahabat lah. Kata penulis, maksudnya mereka sangat kagum dengan amalan Fudail bin Iyad, lalu dengan melihat beliau, maka mereka menjadi termotivasi untuk turut beramal seperti beliau. Siapa yang dalam hidup kita, siapa yang kita tengok tak boleh ni, aku nak kena lawan dalam hal ibadat, dalam hal akhiratnya, bukan dalam hal dunia. Dalam hal dunia banyak, ini kaya, aku mesti lebih kaya daripada dia. Pendapatan kena 1 juta. Pendapatan kalau tak 1 juta, maksudnya isi masa lapang. Sekalipun kau buat bisnes, janganlah. Sama tadi apa soalan tadi? Siapa yang dalam hidup kita, bila kita tengok, kita fikir siapa yang dalam hidup kita, bila kita tengok kita rasa tak cukup ibadah. Ada ke tak? Banyak. Kalau banyak maksudnya banyak tu sahabat dengan orang soleh tu. Just kenal je, tak ada sahabat dia. Ya, maksudnya orang kita kenal. Geng, boleh call, boleh ada simpan nombor telefon lagi. Orang macam tu. Kalau kenalan setakat aku pun kenal Dr. Mazhar, Dr. Zulkifli, aku pun kenal. Kenalan lah. Tu kenal lah. Ni cik kita fikir ada tak? Kalau tak ada tu, carilah bagi ada. Carilah bagi ada. Cari bagi ada. Jangan tak ada lah, jangan tak ada. Kalau tak ada langsung, kalau rasanya dalam hidup ni tak ada langsung, tak ada apa sahabat ataupun kawan yang boleh membangkitkan aura ataupun semangat. Ada kemungkinan nak beramal tu bahaya kat tu. Ada kemungkinan kena cari kawan lain. Kena cari kawan. Kata penulis, Ja'far bin Sulaiman mengatakan, jika hati ini ternoda, maka kami segera pergi menuju kepada Muhammad bin Wasi'. Ta'thirul anfas min hadithil ikhlas. Nak cari buku ni, nak kena cari buku ni. Cerita ikhlas. Aku ada buku Al-Ikhlas fil Quran. Ikhlas dalam Quran. Ikhlas dalam Quran. Tak baca lagi. Buku nipis je. Lebih kurang macam ni lah. Tapi aku tak baca lagi. Sebut buku nipis ni yang lambat baca. Baca nipis kan? Ya, nipis lambat baca. Yang tebal baca dulu tak habis. Tak habis. Dilema.
Dilema orang yang baca buku. Cukup lah tu. Cukup lah kot. Untuk Pak Wan ni sebab ada lagi Untuk Pak benda Wan ni. ada lagi. Kalau tengok, kalau siapa yang ada buku ni, kalau tengok bawah tu ada lagi. Ada lagi part tu. Untuk apa Ada ni, subtopik dia. Nasihat ketujuh ni Tak apalah, yang tu kita sambung minggu depan lah. part tu. Manfaat bersahabat dengan orang soleh. Dia punya senarai. Yang tu kita sambung minggu depan. Ada berapa manfaat ni? Ada berapa manfaat? 4 manfaat. Cukup sampai dulu. Sampai situ dulu. Muka surat 58. Cukup sampai situ dulu. Kita sambung lagi minggu depan. Macam biasa, ulang balik. Kalau nak beli, tengoklah link-link kat bawah tu. Pautan-pautan di bawah. Atau nak cari buku apa-apa. Nak cari buku apa-apa pun boleh tengok juga. Kita ada katalog. Katalog lah kan? Dah siap, dah banyak dah. Ada lagi yang Banyak. kau belum. Banyak dah dan banyak lagi belum Banyak masuk dah kan? dan banyak lagi belum. 30 dah sekarang. Aku nak bila dah masuk tu kan nak kena susun balik tu kan. Cukuplah tu. Macam biasa, like, share, subscribe. Kalau ada apa-apa Kalau ada apa-apa komen, boleh komen kat sini ke, boleh komen dekat kita punya media sosial ke. atau PM terus. Nak kalau ada salah, bagi tahu dulu. PM dulu. Jangan viral dulu, bagi tahu dulu. Bagi tahu dulu kat kita orang. Tak ada respon baru. Tak ada respon baru viral. Kalau benda tu dah terang-terang salah, kita orang melawan juga, viral lah. Kalau betul salah, kita akan buat public statement. Public statement. Sama ada dalam video yang seterusnya ataupun tengoklah kita punya media sosial nanti macam mana. Dan kalau ada cadangan apa-apa, cadangan lain untuk video-video selain video ni yang tema-tema ataupun isu-isu yang boleh dicadangkan, bolehlah beri cadangan. One off issue ke kan. Kita orang punya segmen-segmen yang dah dicadang, kamu tak kita jalan-jalan. Yang dah dirancang pun Ada rancang, masih menunggu perkembangan, masih menunggu update. Tapi kalau boleh kurangkan kepartian politik punya cadangan. Kita tak nak bincang banyak sangat dalam bab tu. Cuba sedaya upaya untuk free. Kita tak ada masalah bincang politik. Kita tak ada masalah. Cuma tak nak yang kepartian sangat. Kita tak ada masalah nak bincang politik. Tapi kita bincang politik neutral. Free from party. Objektif, neutral. Kita tak nak ada bias parti-parti ni semua. Apa lagi? Itu saja. Yelah, jangan lupa jaga jarak, pakai mask. Sekarang masih kena pakai mask kan? Masih kan? Kes terbaru aku tak tengok lagi. Semalam 25. Hari ni aku tak tengok lagi. Tetapi Ketua Pengarah Kesihatan dapat Tan Sri. Tahniah. Siapa lagi dapat Tan Sri? Aku lupa dah. Tak tahu. Aku tahu dia je. Dia je yang viral. Yang keluar kat Facebook aku. Ada lagi seorang aku lupa. Aku lupa dah. Tak penting lah tu. Joking around. Juga sampai situ. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.